untuk tutorial chapter 5. Kita akan kita akan belajar tentang apa yang kita saya briefkan hari Selasa itu hari kan. Okay, cuba tengok soalan nombor 1 lah. Apa yang saya cakap, apa yang saya beritahu, apa yang sebelum ni saya cerita tu adalah bagaimana kita nak tahu jenis-jenis tempat tinggal elektron dalam atom. Tahu? Atom pun sebenarnya dia macam orang juga. Mana saya punya pen? Masuk. Okay. Elektron dalam atom pun dia ada what we call as rumah dia lah, ya. Rumah dia dalam elektron, rumah dia ada di dalam atom lah, ya. So rumah-rumah dia tu kita namakan sebagai orbital lah, ya. Orbital, ya. Jadi sekarang kalau kita tengok untuk elektron tu berada pada mana saya lupa. Okay. Kalau dia dekat n sama dengan 1, ya. Jadi ni let's say this is the nucleus lah. Okay. Kalau dia berada pada n sama dengan 1, dia berada dalam ruang lingkup inilah, ya. Ini adalah tempat di mana elektron tu tinggallah di kawasan di sini. Ya, di kawasan sinilah, di kawasan inilah. Elektron tinggallah, ya. Okey, jadi sekarang kalau katalah elektron tu dia ada dua elektron, atom tu ada dua elektron. Okay, contohnya kita ada helium lah, ya. Jadi elektron ni akan mengisi pada 1s dia. Dia isi kat sini je, ya. Kat mana elektron tu kita jumpa? Di dalam kawasan n sama dengan 1 tu. Ini n sama dengan 1. This is n equal to 1 lah. Di kawasan sini elektron tu kita boleh jumpa lah, ya. Di kawasan sini, ya. Jadi rumah-rumah elektron ini, ya, kita boleh cirikan ataupun kita boleh berikan alamat dia sebagai principal quantum number. Yang pertamanya lah kita ada bila n kita ada alamat-alamat untuk elektron dalam atom tu, we call it as quantum numbers lah. Okay, quantum numbers ni terdiri daripada 4 yang kita boleh cirikan, ya. Quantum number lah, ya, quantum numbers, ya. Okay, mana saya punya pen tak keluar. Okay. Quantum numbers. Okay. Quantum numbers ada 4. Allah, selamatnya datang pula dah. Okay, pertamanya kita ada N. Kita ada L. Kita ada M dan kita ada S. Okay. N ini kita namakan dia sebagai principal quantum number lah, ya. Okay. L adalah azimuthal quantum numbers ataupun angular quantum number. Lepas tu M adalah magnetic quantum numbers lah, ya. S adalah spin quantum numbers, ya. Yang ini akan memberikan rumah elektron, ya. Memberikan alamat. Kalau saya nak katakan dia sebagai yang senang kita beritahu adalah alamat elektron in an atom lah. Okay. Alamat tu maksudnya apa? We call it as orbital. Orbital lah. Kita namakan dia sebagai orbital. Alamat tu kita namakan orbital lah. Macam saya duduk dekat mana? Alamat saya 19 kan. Lagilah. Maksudnya alamat tu
adalah orbital lah. Contohnya macam ni lah. Ini elektron dalam neon dalam helium tu ada 2 elektron. Apakah alamat untuk elektron tu? Alamatnya adalah yang ni lah, ini quantum numbers dia. Ni quantum numbers dia. 1, 0, 0, tengah. Ni contoh lah alamat dia. So, kalau kita tengok alamat tu, alamat untuk duduknya elektron itu we call it as orbital lah. Kita namakan dia sebagai orbital. Okay. Kalau rumah saya adalah suatu tempat, is a place lah. A place, suatu tempat where the high probability to find me. Okay. High probability to find me lah. Rumah saya lah, betul tak? Mana kamu nak cari saya? Kamu tak akan cari kat masjid kan? Kamu tak akan cari kat surau. Mana kamu nak jumpa saya? Kamu akan cari dekat rumah saya. Probability untuk cari saya, kamu akan jumpa saya adalah di rumah saya. Tahu? Kalau elektron, probability nak jumpa dia, nak jumpa rumah untuk elektron adalah satu tempat yang kita namakan sebagai orbital. Jadi kalau kita tengok 1s ni adalah orbital. 1s ni adalah orbital. Apakah alamat untuk orbital ni? Alamat dia yang ini. Okey, kalau saya pula alamat saya macam mana? 19.9. Kampung. Saya duduk kampung aman. Siapa tahu kampung aman? Kampung aman. Lucu. Kan? Okey. Jalan. Pokok sena gitulah. Okey, kepala batas. Alright. Ini adalah tempat di mana elektron tinggal, orbital ni. Ini. So, orbital ini dicirikan macam mana nak berikan alamat untuk orbital ini, kita tengok pada principal quantum numbers, angular quantum numbers, okay, magnetic quantum number dan juga spin elektron tu. Macam tu lah cerita dia. Jadi sekarang ini kita namakan 1s, orbital S, orbital P, orbital D. Ini kita namakan sebagai orbital. Tadi yang sebelum ni yang saya ajar kamu tu kan. Okey, bila L sama dengan 0, kita ada orbital S. Ini adalah tempat di mana kita probability untuk jumpa elektron tu sangat tinggi lah, ya. We call it S orbital, ya. Orbital adalah tempat di mana the highest probability for you to find the electron lah. Okey, apakah definition untuk orbital? Okay. Orbital kita can be defined as a 3-dimensional space. Okay. Around the nucleus, whereby the probability to find an electron is highest lah. Okay. Orbital adalah suatu tempat 3-dimensional space around the nucleus. Itu kena ada ayat tu bila if you want to give the definition for orbital, okay, kamu kena nyatakan a 3-dimensional space around the nucleus, whereby the probability to find electron is highest. Sama lah. Kalau kamu nak cari saya, where you want to find me? Of course in my house. Kamu tak boleh cari saya dekat Tesco. Kamu tak boleh cari saya dekat mana ya? Mana? Maidin ke? Tak. Itu sekali-sekala je saya pergi. Macam tu lah. Ya? Alright. Kemudian orbital ini dicirikan oleh principal quantum numbers, angular quantum number
magnetic quantum number and electron spin quantum number. Apakah definition ataupun description for that untuk empat quantum numbers tersebut? Okey, pertamanya principal quantum numbers. Okay. Determine the energy level of an orbital. It relate the average distance of the electron from the nucleus. Okay. Katalah saya ada elektron pada 1s dan saya ada elektron pada 2s. Tahu? Jadi katalah saya ada atom itu mempunyai sebanyak 5 elektron. Okey, jadi configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p1. Yang ni mana dapat? Kita dah belajar dah sebelum ni. Siapa yang belum faham, ini tolong fahamkan sebab nanti kita akan pakai ni tau. Kita akan pakai ni lah ya. Jadi sekarang kalau kita tengok elektron yang ini, dua elektron dalam 1s ini, ya, dia berada pada n sama dengan 1. Dua elektron yang ini dia berada pada n sama dengan 2. Maksudnya tenaga elektron yang ini, tenaga elektron 2 ini higher than elektron yang ini. Dia higher, tenaga dia compare dalam 1s, ya. Boleh tak? Jadi kalau elektron yang berada pada 2s, okey, mempunyai tenaga yang lebih tinggi compare dengan elektron yang berada dalam 1s, ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok elektron yang berada pada 1s, dia duduk di kawasan sini. Katalah this is the nucleus. Dia duduk di kawasan sini. Elektron yang berada pada 1s, dia duduk di sinilah. Dia daripada nukleus, dia punya arah pergerakan dia punya pergerakan tak jauh. Compare dengan elektron yang berada pada 2s. Ni saya masuk lah pula. Ni elektron berada pada 2s. Ini 2 lah. Elektron yang berada pada 2s, dia akan berada di kawasan sinilah. Boleh juga dia masuk dekat kawasan sini. Dia berada di kawasan sini. Dia boleh pergi lebih jauh sebab tenaga dia lebih besar. Macam saya cakap lah, kalau orang tu lebih banyak duit kan, dia boleh pergi lebih jauh lah, boleh travel jauh lagi kalau dia lebih banyak duit. Kalau yang tak banyak duit macam saya ni, boleh pergi mana je? Pergi ke Belah-Batas saja kan? Orang A katalah dia tak banyak duit sangat, dia travel dekat-dekat je lah kan. Travel, pergi, paling jauh pun Sunway Carnival je. Ini dekat Suruhanjaya kan. Okey, kalau orang B tu banyak duit lagi, mungkin dia travel pergi mana? KL lah. Okey, orang C lagi besar lah. Dia boleh travel lebih jauh. Pergi dekat ni satu tempat ni. Kotor, tapi tak kotor ya. Kat Montenegro sana. Kan? Cantik gila tempat-tempat tu kan. Saya teringin nak pergi. Negara-negara Balkan ni. Teringin lah nak pergi. Honeymoon dengan husband kan. Bila dapat pergi tak tahu lah. Kan? Duit tak ada kan. Macam mana nak pergi. Alright. Macam tu lah contohnya lah. Dia boleh pergi lebih jauh lah if tenaga dia lebih banyak lah. Okay. Kalau elektron tu berada pada 3s, dia boleh pergi lebih jauh lah. Sampai pada n sama dengan 3. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau principal quantum number dia lebih besar, tenaga dia lebih besar. Dan dia boleh berada lebih jauh daripada nukleus lah. Elektron yang berada pada 1s dengan 2s banding dengan kalau elektron tu berada pada 3s. Dia can travel further away from the nucleus lah. Ya, macam tu lah ya. Okay, kemudian L. L ini kita namakan sebagai angular
angular quantum number lah, ya. Kita namakan dia angular quantum number, dia define the shape of the orbital. Kalau kalau L sama dengan kosong, dia adalah orbital S. Shape dia adalah spherical. Yang ni nanti saya jelaskan lebih mendalam lah, tapi saya tak lagi. Okey, kalau L sama dengan 1, dia adalah orbital P. Orbital P bentuk dia adalah dumbbell. Yang ni saya tak cerita lagi. So kalau kamu tak faham lagi, don't worry. X, Y, Z. Ni jangan tengok lagi lah, ya. Okey, kemudian magnetic quantum number. Okey. Magnetic quantum number, dia berada pada axis mana? Dia berada pada axis apa? Ya. Okey, yang ni saya tak apa. Ini saya tak cerita lagi yang tu, ya. Okey, nanti by time when I explain, kita dah masuk bentuk contoh-contoh. Baru kamu nampak benda-benda ni semualah, ya. Benda-benda ni semua. Sebab nak cerita ni memang kamu, if you already understand dia punya tu, nanti baru kamu nampak apakah definition for all of this lah, ya. Macam belajar tajwid juga kan. Bila tak jumpa lagi hukum tu, kita tak boleh tahu. Contohnya kalau kita jumpa hukum apa, iklab lah katalah kan. Okay. So jumpa iklab, kita jumpa tanwin, betul tak? Nun mati tanwin jumpa dengan ba kan. Tanwin jumpa dengan ba. Macam mana cara baca dia? Macam ada betul kan? Macam tu lah. Bila sebut tu, bila Ustazah ajar je, apa benda ni aku tak faham kan. Tapi when we can see that thing, ni baru kita nampak lah. Yang ni andai kata tu, saya akan repeat balik lah. Dia punya apa benda yang saya definitionnya ni, ya. Okey, mari kita tengok dulu soalan, ya. Okey. Okey, cuba tengok soalan number 2. Orbital. Saya salah ambil file ni sekejap Okey. Cuba tengok soalan number 2 lah. Cuba tengok soalan number 2. Okey. Soalan number 2 dia kata kamu ada orbital ni. Orbital X, Y dan Z. Dia punya principal quantum number dia 3. Untuk X, kita tengok X dulu lah. Dia punya angular quantum number dia adalah kosong. Okay. State the orbital for X, Y dan Z. Apakah orbital untuk X? Apakah orbital untuk X? Ingat tak? Kalau L kosong, apakah orbitalnya? S. Orbital S. Okey, orbital S. Kan? Ini tak boleh sebut orbital S je. Kita kena sebut spesifik dia. Orbital 3S. Sebab macam alamat lah, macam alamat kan. Contohnya kalau kamu kata rumah saya, nombor rumah saya 1949. Tapi tak sebut kampung. Kampung? Tak sebut kampung. Tak tahulah kan. Maksudnya kamu kena lengkap lah. Dia kena lengkap dia sekarang. Ini adalah orbital 3S lah. Ya. Kalau Y ni, principal quantum number dia 4. L dia adalah 2. Ini adalah untuk orbital 4D. Kita tengoklah. Kalau L, 0, 1, 2, 3. Ini adalah orbital S. Ini adalah orbital P.
D, F. Ya. Jadi kalau quantum number untuk orbital Y ni, quantum number dia 4, L dia 1, ini adalah untuk orbital apa tu? 4D. Orbital 4D lah. Ya. Okey, untuk Z pula. Untuk Z pula. Untuk Z pula. Kita tengok ni. P lah. Ini kena hafal tau. Yang ni kena, ini kena hafal. Boleh Ini kena hafal. Okay. So kalau dia adalah quantum number, principal quantum number dia 6, L dia 1, maksudnya ini adalah orbital. Okay. Ini adalah orbital. Tak ada tempat nak tulis ya. So A, X, ni Y lah kot ya. Oh ni Allah, kat bawah sini rupanya dibagi jawapan dia. Ni. Yang ni adalah orbital 6P. Orbital 6P lah ya. Okay. Jadi sekarang untuk setiap orbital tu, determine the maximum number of electron that can occupy each of the above orbital. Okay, kalau kita tengok untuk orbital 3s, okay, untuk orbital 3s, okay, dia punya set quantum number dia n sama dengan 3. L sama dengan 0. Untuk L sama dengan 0, nilai M dia hanya boleh 0 sahaja. Satu nilai. Satu je, kosong je. Kalau nak sebut satu ke kosong. Maksudnya ada satu sahaja nilai M untuk L sama dengan 0. Kosong je lah. Apa madam ni? Repek kan ni kan? Maksudnya nilai L untuk L equal to 0, nilai M dia ada 0. Maksudnya ada satu nilai je lah. So satu nilai maksudnya dia hanya ada satu tapak. So untuk satu tapak maksimum dia boleh letak elektron adalah sebanyak 2 elektron. Macam tu. Boleh tak? Okey ke tak okey? Okey. Ya. Okey. Maksudnya untuk orbital untuk orbital 3s ni, bilangan elektron yang dia boleh letak ialah sebanyak, saya terpadam lah sebab dia punya ni. Adalah sebanyak 2 lah. Yang ni 2 ya. Jadi dia boleh letak kat sini, you can put 2 electron lah. Kat sini you can put 2 electron. Okay ya. Okay, untuk orbital 4D. Okay, 4D. Quantum number dia adalah 4. L dia 2. Nilai M dia berapa? Ada berapa nilai M dia? 5. So maksudnya untuk orbital 4D ada 5 tapak. 5 tapak maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Betul lah. Okey, ada 5 tapak lah. So satu tapak boleh letak sebanyak 2 elektron. Macam tu. Kan? Boleh Ada sebanyak 5 elektron lah. That means untuk 4D ada sebanyak 5 tapak boleh letak sebanyak 10. 10 elektron. Okey. Ini untuk 4D lah. Okey, untuk
Untuk 6p. 6p berapa elektron ni boleh letak? And yang ni kita ada 6p. 6p and sama dengan 6. L equal to 1. M negative 1. 0. Positive 1 lah. Jadi dia ada 3 tapak. 6. Dia boleh letak 6 elektron lah. Macam tu. Tahu? Boleh ha? Boleh. Okay. So, sekarang ni letak 6. Boleh letak 6 elektron lah. Ya, 6 elektron. 2, 26. Okay. Sekarang, saya nak ajar kamu lah. Ya. Okay, untuk elektron yang ini, set quantum number dia. Macam yang ni saya bagi secara umum tau. Set quantum number untuk elektron yang ini. Kan set quantum number ada 4 tau. Principal, angular, magnetic dan spin quantum number. Okay, untuk elektron yang ini, apakah set quantum number dia? Ini set quantum number dia adalah 6. N. Set quantum number dia kita kena listkan N, L, M, S. Okay. Untuk yang ini, untuk elektron yang ini, set quantum number dia, okay. Yang ini nilai, tapak ni nilai dia adalah M kan? Maksudnya ini negative 1, 0, positive 1. Okay. Maksudnya sekarang untuk elektron ni alamat dia, N dia adalah 6. L dia adalah 1. M dia adalah positive 1. S dia adalah, dia kepala bawah, negative half. Boleh tak? Kalau yang ni pula, alamat elektron yang ni, okey dengar, jangan kamu tak faham, terus kamu tolak. Jangan tau. Kamu, memanglah semua tak faham. Kan macam saya jugalah sekarang, saya repeat, tengah belajar baca Quran sebenarnya kan. Dulu saya pernah buat personal. Sampai cikgu tu berhenti lah. Sebabnya dia ada masalah apa benda. Okay fine, tak apalah. Saya pun mengaji lah sendiri gitu-gitu kan. Lepas tu ada lagi, lepas tu saya sekarang belajar kat ustaz. Ustaz tu dah pergi laju dah sebenarnya. Dia dah masuk tajwid dah. Alah. Saya sebenarnya nak yang basic. Lepas tu ada kebetulan kawan saya masa dekat UTM tu dia dah berhenti kerja kan. Dia berhenti kerja. So dia pun dia pandai lah kot. Macam tu kan. Dia join rumah ngaji gitulah. Lepas tu bila dia dah join lama, jadi dia ilmu ni kita kena ajar dekat orang tau. Eloknya kita ajar dekat orang lah kan. Lepas tu dia kata dia nak buat kelas untuk kami. So saya pun join lah. Belajar basic makhraj huruf. Kan macam tu. Belajar ikrok balik lah kan. Tak malulah nak cerita kat kamu kan. Tapi walaupun dekat 50 umur kan, belajar ikrok tu kalau yalah memanglah malu kan, tapi itulah realiti ni yang saya kena hadap lah kan. Memang boleh baca Quran tapi bacanya macam tak sedap lah, macam taklah macam tafis punya tu kan. Baca gitu-gitu bodoh je kan. Ajar dulu mana belajar sangat yang bila at my age ni dulu kami tak adalah macam anak saya dah sekolah agama kan, macam yang adalah KKQ yang kakak tu belajar KKQ lah. Adik pun ada tajwid macam tu kan. Dulu tak ada lah. Kami masa if you all dekat age kami ni memang tak belajar sangat benda tu. Jadi saya pun tak berapa nak expert lah. Tak expert pun sebenarnya. Jadi belajar balik lah ikrok tu. Jadi kalau kita tengok sesi pembelajaran ni memang orang kata penting lah ya.
So, apa nak cakap tadi ya? Apa point saya lupa dah. Tak boleh meja, slow. Back to this lah ya. So, andai kata kamu tak faham, saya rasa lebih baik kamu ajar kawan lah nanti. Ya. Okey, kalau yang ni, apakah alamat dia? Apakah alamat dia? Alamat elektron yang ni. Setiap satu ni dia ada alamat elektron dia sendiri. Alamat elektron itu kita namakan dia sebagai set of quantum number. Apakah set of quantum number for this electron? Apakah set quantum number for this electron? Ini we call it kalau kita namakan dia sebagai alamat elektron lah. Contohnya kalau kamu duduk kan, katalah kamu duduk kat hostel. Duduk kat hostel, kamu pun tak masuk hostel lagi kan? C1.11. Kan? Kat katil kamu tu, bilik kamu nanti kalau kamu masuk matrik, ada 4 katil tau. Kalau tak salah saya. Sini 2. Sini 2 kot gitu. Kan? Sini 2. Macam tu lah. Okay. Bilik C, blok C. Bilik arah 1. Nombor 1 lah. Bilik nombor 1. Okay. Katilnya ini. Katilnya ini. Itulah elektron. Maksudnya itu adalah for example of elektron lah. So, apa yang kamu kena buat sekarang? Kamu kena tahu sekarang untuk malam ni. For each of the electron yang ada ni, you have to know the set of quantum number dia. Okay. Contohnya kalau yang ni, elektron tu set quantum number dia adalah 6. Which is principal quantum number dia 6. L dia adalah 1 because why 1? Sebab dia adalah orbital p. Okay. M adalah positive 1. Kenapa dia positive 1? Sebab kita letak dia dekat hujung. Kat sini. Itu sebenarnya ini tak tetap lagi. Tapi kalau sekejapnya saya tak tetap lagi. Tak apa. Saya letakkan dulu. Lepas tu spin dia adalah spin dia kepala dia ke bawah. So kita letak dia negative half. Kalau yang ini pula apakah apakah alamat untuk elektron dah itu? 6, 1, positive 1, positive half. Tahu? Positive half ya. Okey. Banyak pula stability mana ni ya. Okey. Mari kita lihat alamat untuk elektron yang ni pula. Okey. Ni nak cerita alamat pula. Cerita alamat orang pula kan. Apalah medium nombor iPad ni. Okey. Okey. So, alamat untuk elektron yang ni pula. Alamat untuk elektron yang ni pula. Ini elektron yang ni 6. Kenapa dia 6? Sebab dia berada pada orbital 6p. 6, 1. M dia berapa? Kosong. S dia berapa? Negatif half. Tak bestnya kejap ya. Saya nak padam. Macam tak best. Okey. Kalau yang ni pula? Okey. Kalau yang ni pula, elektron yang ni pula. Apakah alamat dia? 6. 6. 6. 1. 1. Oh. Kenapa 1? Sebab Dekat P. kosong. Dekat orbital P. Okey, lepas tu M? Kosong. Kosong. Pandai. Lepas tu? Positif 1/2. Positif? 1/2. Okey. Kalau yang ni pula? 6. 6. 1. Tu, pandai. Negatif 1. Negatif 1. Positif? 1/2. 1/2. Ini? 6. 6. 1. 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1/2. Negatif half. Okey. Kalau elektron yang ini pula.
Ni pada orbital 3s kan? Orbital 3s. Yang ni X lah. Okey. Ni apakah alamat dia? Diam ni? 3. 3. Pandai. 3. Kosong. Kosong. Kenapa kosong? Sebab dia dekat S. Sebab dia satu. Orbital S lah. Kenapa orbital S kosong? Sebab nilai L dia untuk orbital S, nilai L dia adalah kosong. Kosong. Lepas tu, M dia berapa? Macam ni nilai M dia negatif 1, kosong, positif 1 kan? Ni nilai M lah. Kalau Kosong. yang ni, untuk Kosong. L sama dengan kosong, nilai M berapa? 1, kosong. 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 Kosong ni kan? So, Kosong. apakah quantum number yang ketiga ni? Ni principal, angular, magnetic dia. Kosong. 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 Lepas tu? Lepas tu? Positif 1/2. Positif 1/2. 1/2. Kalau yang ni pula? 3. 3, Kosong. kosong, Kosong. kosong, Negatif 1/2. negatif 1/2. Siapakah yang punya suara tu ya? Siapa yang cakap tadi ya? Afiq Zafran. Apa? Zafran ni dia Zafran. You remind me of someone lah. You remind me of someone. Tapi saya tak tahu siapa Itulah saya tak tahu. Saya tak tahu siapa ni. Tapi memang is quite remind me to someone. Okay. So, ni lah dia punya quantum number dia. Okay. So sekarang mari kita lihat elektron dekat 4D. 4D kat sini ya. Okay. Saya padam dulu. Saya nak bagi kamu faham macam ni tau. But there's a lot of thing that you have to know. Tapi saya nak bercakap tu saya tak gerti nak. I don't know how to explain. Tapi dengan cara saya rasa it's better for me to explain bila saya jawab soalan. Kan? Sambil tu saya tanya soalan. Saya akan dia cara macam ni lah. Saya is not purposely saya cerita pasal alamat-alamat tu tak ya. When we answer the question then we learn something lah from that question tu. Saya akan detailkan lebih lah ya. Okay. Okay, so kita tengok ya sekarang. Elektron dekat 4D. Ya 4D ya. Betul. Alright. Now, tengok ya. Elektron dekat sini ada 10 elektron tau. Okay, elektron dekat 4D. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, tadi saya ajar kamu kalau orbital 6p tu kan, nilai M dia negatif 1, 0, positif 1. But itu tak semestinya. Saya just letak sebagai permulaan saja. Kalau macam ni, yang ni nilai M dia adalah negatif 2, negatif 1, 0, positif 1 and positif 2. Boleh tak kalau saya tak nak letak susunan dia macam tu? Macam negatif 1, 0, positif 1. Katalah saya nak letak ini negatif 2. This is positive 2. This is positive 1. This is negative 1. This is 0. Boleh ke tak boleh? Boleh juga. Tak ada masalah. Tahu susunan dia. Tapi lebih cantiknya kalau kita susun ikut yang macam biasalah. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Itulah. Ya? Lebih cantiknya macam itulah. Tapi kalau tak cantik pun tak apa. Kan? Tak salah. Maksudnya it's not wrong lah. Ya? Okay. Okay. Jadi sekarang saya nak kamu berikan alamat elektron bagi setiap satu ni. Okay. Kita ada 4D. Okay.
Kalau saya dah labelkan nilai M dia macam ini, okey, saya dah labelkan elektron dia macam ini, ya. So saya nak kamu jawab soalan saya. Okey, tak payah. Okey, kalau yang ni apakah alamat elektron tu? 4. 4. Ni orbital D. Orbital D, orbital D. Orbital S, orbital P, orbital 2. sini 2 lah. Lepas tu M pula, Negatif 2. negatif 2. Then Positif 1/2. positif. Positif 1/2. Boleh tak kalau saya tak nak letak kepala atas tu positif 1/2? Boleh. Tapi dengan syarat, kalau lah katalah yang ni saya pilih dia sebagai positif, saya pilih dia negatif 1/2. Yang lain-lain ni kena ikut. Yang lain-lain ni kena ikut. Kalau saya nak letak kepala atas tu adalah negatif 1/2, ini pun negatif 1/2, ini pun negatif 1/2, ini pun negatif 1/2, ini pun negatif 1/2. And yang ini automatik dia akan jadi positif 1/2, positif 1/2, positif 1/2, positif 1/2, positif 1/2. Tapi kebiasaannya, follow kebiasaannya, kalau kepala atas kita akan letakkan dia sebagai positif, positif half lah. Ya, positif half. Macam tu. Okey, kalau yang ini apakah alamat elektronnya? Tak ada, saya tak boleh panggil kan sebab kalau kat kelas ni confirm dah kan. Confirm dah kena panggil kan. Tapi kat online ni tak boleh nak panggil sangat. Okey, yang ni kamu jawab secara sukarela lah. Ni apa dia? Konten apa ni? 4. 2. 2. 2. Kedua, Negatif 1. 1. negatif 1. 1. 1. Negatif Negatif 1/2. 1/2. Negatif 1/2. Dapatlah macam tu. Faham tak ni? Faham ya? Alamat untuk setiap satu Faham. elektron dalam ni. Yang ni kita namakan sebagai principal quantum number. Principal quantum number. Yang ni angular quantum number. Ini adalah magnetic quantum number. Ini adalah spin quantum number. Boleh Okey. Saya tambah sikitlah soalan daripada yang ada ni lah. Okey. Seterusnya mari kita lihat untuk soalan nombor 3. Okey. Which of the following orbitals are allowed? Yang manakah dibenarkan? Okay. 2D, boleh tak? Untuk orbital 2D, N dia sama dengan 2. L dia 2 juga. Boleh ke bila N sama dengan 2, L sama dengan 2? Tak boleh kan? Tak boleh. Untuk Ya. N sama dengan 2, yang ni not allowed. Not allowed. Okey. Untuk N sama dengan 2, nilai L yang dibenarkan hanya Kosong. 1 je. Betul tak? Contohnya kalau nak, katalah kita nak jalan kan. Nak pergi, nak tengok Hagia Sophia. Betul? So, kena ada tiket yang harga dia RM mungkin lebih kurang berapa 2,700 tu kan. Pergi Turki, pergi mana dulu Pergi mana? KL. Kita pergi mana? Transit. Lepas tu pergi Turki lah. Betul? Tapi kalau anda kata duit tak ada banyak ni, okey, mari kita jalan kat Pantai Bersih je. Macam tu lah. Kan? Itulah. Ya, ceritanya lah. Kalau N sama dengan 2, nilai L yang dibenarkan hanya 0,1 je. Kalau L2 ni tak dibenarkan. Ya. Jadi, when N equal to 2, L yang dibenarkan hanya 0,1 je. L equal to 2 is not allowed. Ya. Jadi, orbital 2D ni is not allowed lah. Okay.
So kalau orbital 6s. Okay, 6s. When n equal to 6, L yang dibenarkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Orbital s, maksudnya sebab tu orbital 6s ada. Okay. 6p ada. 6d ada. 6f ada. 6h pun ada. Ya. Ni orbital s, 6s. Ini orbital 6p. Orbital 6d. 6f. 6h pun ada. Ya. Apa orbital f ni? 1, 2, 5 kat sini. Ya. Okay. So, nilai L yang dibenarkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahu? Jadi, orbital yang dibenarkan untuk N sama dengan 6 adalah orbital 6s, 6p, 6d, 6f, 6h. Kalau N sama dengan 5 ni saya tak tahu, tak pasti. Apa benda nama orbital dia. Dah. Jadi, maka 6s adalah is allowed. Boleh dibenarkan. Ya. Okey, untuk 3f. 3f, N sama dengan 3, L adalah 0, 1, 2 sahaja yang dibenarkan. Maksudnya, orbital yang dibenarkan untuk N sama dengan 3 adalah orbital 3s, 3p and 3d saja. Okey. 3f tak dibenarkan lah. 3f tak dibenarkan. L sama dengan 3 tak dibenarkan. Maksudnya 3f tak wujud. Sebab L sama dengan 3 tak wujud untuk N sama dengan 3. When N equal to 3, L yang dibenarkan hanya 0, 1, 2 sahaja. Yeah. So, that means orbital 3f is not allowed. Ini pun is not allowed lah. Okey, sekarang kita tengok untuk yang keempat tu. Okey, untuk 4p, N dia sama dengan 4. L yang dibenarkan, L yang boleh untuk N sama dengan 4 ialah L 0, 1, 2, 3. Maksudnya untuk N sama dengan 3 boleh wujud 4S, 4P, 4D, 4F. Jadi ini adalah dibenarkan lah. Ya. Jadi yang dibenarkan hanya 6S dan 4P sahaja. Bolehkah? Ada masalah tak? Boleh. Ha? Boleh. Boleh tak? Boleh salin? Dah. Dah, okey. Mari kita lihat. Dan seterusnya. Okey. Okey, number 4. Yang ni ibaratnya ialah macam kita ada duit lah kan. Okey. Bukanlah saya nak menyatakan nak pasal nak comparing the income seorang tu, tak. Saya just nak bagi analogi supaya kamu faham lah. Ya, contohnya saya suka analogi yang saya suka buat untuk soalan ini ialah saya suka pergi macam mengembara lah kan. Sebab itu yang saya teringin sangat nak kan. Teringin sangat nak sekarang ni nak jalan-jalan. Yang dah tua ni nak jalan-jalan dengan husband. Tapi tak mampu kan. Okay. Not allowed ataupun allowed tu contohnya. Okay. Kita tengok quantum number yang ni. Elektron ni konon-kononnya dia mempunyai quantum number 1, 0, positive half. Boleh ke tak boleh yang ni? Tak boleh sebab dia satu. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab when N equal to 1, L yang dibenarkan hanya
Zero. Zero je. Zero. Tapi yang ini 1. It's not allowed. Jadi orbital 1p. Kalau ikutkan yang ini adalah orbital 1p lah. Satu elektron yang berada pada elektron dekat sini. 1p. Boleh tak elektron yang ada kat sini? No, tak boleh. Sebab ini tak wujud. Ini tak wujud. 1p does not exist. Kenapa dia tak exist? Kenapa tak exist? Sebab dia orbital tu is not allowed. Ya. Kenapa is not allowed? Because when n equal to 1, only L equal to 0 is permitted. Sedangkan di sini L dia adalah sebanyak 1. Jadi L equal to 0, only L equal to 0 is permitted lah. Ya. Jadi ini tak boleh, tak dibenarkan. Ya. Okay. So there is reason for A. Okay, cuba tengok B pula. Okay. B kita ada 4, 1, negative 2, positive half. Yang ni memang kita ada 4p dah. Orbital 4p. Orbital 4p. Untuk orbital 4p, nilai M yang dibenarkan hanya negative 1, 0, positive 1. M sama dengan negative 2 is not allowed lah. Faham tak ni? Untuk L sama dengan 1, nilai M yang dibenarkan hanya negative 1, 0, positive 1. Inilah not allowed because M should not be negative 2 when n equal to 4, L equal to 1. Boleh macam ni lah. It's not allowed because L dia adalah 1. M tak boleh negative 2 when L equal to 1. Okay ke tak? Okay. Boleh Okay. And then untuk C, semua ni tak ada masalah. Semua ni tak ada masalah. Kita ada 2, 1, 0, positive half. Okay. Yang ni maksudnya orbital P lah. Okay, orbital 2p. Kosong. Elektron ada kat elektron tu ada kat sini. Elektron ni dibenarkanlah berada kat sini. Sebab alamat ni wujud. Macam ni alamat ni tak wujud. Alamat tak wujud kau. Nak pergi ke mana nak duduk, betul ke tak boleh duduk kat sini kan? Tak boleh. Tak boleh sebab alamat ni tak wujud. Kalau yang ini adalah orbital 2s. Elektron ni wujud lah. Alamat ni wujud. So that is allowed. Ya. Jadi C and D is allowed lah. Ya. Okay. Bolehkah? Boleh salin. Madam, Ya. ulang balik nombor 1. Ulang balik. A. A ya. Okay. So dia bagi macam gini. Saya padam saya. Okay. Tengok ni. Kita ada 1, 0, positif half. Okey. Maksudnya ini nilai N dia, betul? Ini nilai L dia. Betul? Kan? Yang ini we call it as set of quantum number. Set quantum number lah. Yang ni M, yang ni S. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok, ya, when N equal to 1, nilai L yang dibenarkan berapa? Kosong ni kan? Kosong.
L sama dengan 1, boleh tak? Wujud tak? Tak wujud. Tak wujud. Yang ni maksudnya orbital 1p. Alamat ni tak wujud. Kita tak boleh pergi alamat ni. Sebab dia tak wujud. Kenapa tak wujud? Sebab untuk N sama dengan 1, nilai L yang dibenarkan hanya kosong je. Macam tu. Faham ke? Jadi 1p, sebab tu lah 1p does not exist. Tak wujud. Boleh ha? Jadi bila dia tak wujud, maksudnya this quantum numbers is not allowed. Kita nak pergi kat tempat macam kamu lah, nak pergi tempat yang tempat yang entah mana hala kan. Cakap mama nak pergi sini kejap. Nak pergi mana tu? Pergi sini. Kan? Wujud ke tempat tu? Tak wujud. Tak payah. Mama tak pergi. Nanti jadi apa-apa takut lah. Duduk rumah je kan. Macam tu lah contohnya lah. It's not allowed. Tahu? Jadi yang ni tak wujud, maka dia is not allowed lah. Ya? Faham ke? Jadi apa alasan ni kita boleh bagi? 110 positive half ni is not allowed. Because when n equal to 1, L only 0 is permitted. Tapi sedangkan L yang diberikan tu sama dengan 1. Jadi only L equal to 0 is permitted. L equal to 1 is not permitted lah. Macam gitu. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh. Okay ke? Ya. Yang ni boleh lah. Yang ni tak boleh juga sebab dekat M. Kan? Ni lah. Ni boleh, ni boleh. Okay. Okey ke? Tak okey ke? Okay kan? Number 4. Okay. Kita habiskan sikit. 5.1 boleh? Nak tak? Nak tak? Satu lagi soalan. Tapi ni soalan gambar. 5. Draw the shape of the following orbitals. Draw the shape of the following orbitals. Ini tak ada lah ni. Ni number 5 ni. Ini number 5. Saya buat. Minggu depan lah. Ya. Ni panjang cerita ni. Ni panjang cerita dia. Okay. Saya sampai sini sajalah. Ya. Tak ada apa-apa nak tanya dah ha? Tak ada apa-apa nak tanya dah ha? Tak ada. Ya. Okay. Okay.